Ini adalah tutorial 4. Consider steady, laminar and incompressible fluid flow between two fixed vertical parallel plates. If the fluid is moving downward between the two plates, use the Navier-Stokes equation to determine an expression for the velocity profile. We could take vertical axis is an x-axis to ease our calculation. So di dalam contoh ini, dia beri keadaan yang sama juga. Iaitu kita kata kita ada dua wall dan di antara dua wall ini akan ada cecair. Cuma saya harap pelajar berfikir secara logik. Selalunya di dalam keadaan vertikal, nilai wall ini tidak akan bergerak. Maknanya kita akan menggunakan fixed wall. Disebabkan oleh cecair yang kita letak di antara dua wall ini akan mengalir ke bawah dalam keadaan gravitational flow. Berbeza dengan soalan nombor 3 tadi, sekiranya plate diletak dalam keadaan horizontal seperti ini, selalunya plate yang akan bergerak. Kerana apa? Kerana cecair yang ada di antara dua plate ini, kita kata tidak boleh bergerak sendiri disebabkan oleh keadaan dia seperti ini. Kita kata jarang dalam keadaan wall vertical, wall yang bergerak kerana dia akan menyebabkan keadaan complicated lah. Air akan turun ke bawah, wall juga bergerak. Bolehlah nak diselesaikan tetapi ia tidak mewakili common application di dalam kehidupan seharian. Okey. So kemudian kita kata untuk menyelesaikan masalah ini, boleh sahaja kita anggap paksi X adalah seperti ini. Kerana apa? Kerana saya dah nyatakan dahulu, Navier-Stokes untuk Cartesian coordinate ni lebih kurang sama. Cuma awak kena ganti U, V, W, awak kena ganti DX, DY, DZ. Itu sahaja. Tetapi keseluruhan susunan dia adalah sama. Oleh itu boleh saja kita nak anggap air yang bergerak ke bawah ini sebagai paksi X kerana ia agak mudah, kerana secara kebiasaannya orang akan hafal hanya X direction sahaja. Okey. So jadi kita beranggapan bahawa arah aliran air yang turun di sini adalah paksi X. So apa yang perlu kita buat? Kita tulislah Navier-Stokes equation kita. So ini adalah Navier-Stokes equation yang panjang. Saya harap pelajar dapat membiasakan diri. Selalunya tulislah Navier-Stokes dalam keadaan ini. Kemudian kita memberi anggapan mudah. Kita buat assumption yang selalunya akan menolong kita menyelesaikan masalah. Common, kita beranggapan bahawa di dalam silibus kita selalunya kita akan fokus kepada satu direction sahaja. So kalau kita fokus kepada X direction, selalunya kita boleh anggap Y direction dan Z direction akan sama dengan kosong. Kemudian kita akan anggap ia adalah steady state. Kemudian kita akan anggap ia adalah incompressible flow. Dan kemudian kita anggap ia adalah fully developed flow. Ini kita kata adalah yang common assumption kita gunakan di dalam silibus kita. Tetapi sekiranya awak buat PSM atau sebagainya, sila minta nasihat daripada supervisor kerana di dalam research mungkin kita tak boleh nak simply ambil steady atau fully developed flow. Dia bergantung kepada kajian awak. Tapi untuk silibus kita untuk tahun 2 undergraduate memadai untuk kita anggap anggapan seperti ini. Oleh itu, kita akan simplifiedkan terutamanya sebutan di sebelah kiri menjadi kosong. So, sebutan ini akan menjadi kosong. Oleh itu, kita boleh menulis nilai ini. Okey. So, kita kata di sini kita perlu berhati-hati walaupun kita menggunakan Navier-Stokes pada X direction, tetapi secara logiknya ataupun secara betulnya, pada arah ini, graviti akan bertindak. Oleh itu, nilai rho G di sini kita tak boleh simply anggap sama dengan kosong. Dan kemudian kita kata, selalunya nilai pressure juga akan berubah. Disebabkan selalunya kita kata, macam saya terangkan tadi, kita ada aliran dalam pipe.
selalunya pressure drop akan tetap berlaku. So, jadi kalau kita lihat di sini, kita akan biarkan nilai dP dx kekal di dalam equation tersebut. Kecuali dinyatakan di dalam soalan, kita kata zero pressure gradient. So, di dalam soalan 4 ini tidak dinyatakan zero pressure gradient. Oleh itu, nilai dP dx kita perlu tulis. Dan seterusnya, kita boleh ringkaskan berkenaan dengan viscosity menjadi mu d2u dy2. Dan di sini saya rasa saya boleh laju sedikit kerana pelajar telah mendapat idea daripada penyelesaian tutorial 3. Jadi apa yang kita bawa, apa yang perlu kita buat ialah kita cuba letakkan di dalam keadaan yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Jadi maknanya kita bawa ke semua nilai ini, ke semua nilai ini ke sebelah. So kita akan dapat negatif rho gx negatif dP dx bawa ke sebelah menjadi positif. Okey, di sini menjadi mungkin kekeliruan. Kenapa kita kata daripada nilai ini positif, tiba-tiba kita menulis nilai negatif? Kerana graviti bertindak ke bawah dan selalunya pada paksi X ataupun dalam keadaan ini, kita kata pada paksi Y, maksudnya pada paksi Y, nilai yang ke atas adalah nilai positif. Oleh kerana nilai graviti bertindak ke bawah dalam keadaan negatif, maknanya kita ambil atas adalah positif kerana dalam paksi XY ni, kita kata nilai paksi Y semakin ke atas adalah semakin positif, semakin besar. Oleh itu, apabila graviti bertindak pada arah yang berlawanan, so kita beranggapan ia bertindak pada negative direction. Okey. So jadi kita letak tanda negatif di sini kerana kita berdasarkan paksi yang kita buat. So boleh sahaja kalau awak nak tinggalkan nilai negatif, tetapi ketika menjawab soalan awak kena berhati-hati dengan koordinat. So jadi maksudnya saya lebih suka saya letak negatif kerana dalam koordinat nilai paksi Y yang ke atas adalah nilai positif. Okey, itu sebab kita letakkan nilai negatif di sini. So, kita pindahkan dua sebutan ini ke sebelah kiri. Kita rearrange menjadi sebutan ini. Kemudian, kita bawa nilai mu ke sebelah kanan. Dia akan menjadi 1 per mu. So, saya rasa yang ini pelajar boleh nampak. Dia adalah satu matematik mudah. Kemudian, kita ada nilai differential, nilai pembezaan, so kita kena buat kameran. Oleh kerana pembezaan dia adalah kuasa 2, so kita kena buat kameran sebanyak 2 kali. So jadi apa first step yang kita buat? Kita pecahkan nilai pembezaan kuasa 2 ini kepada bentuk ini. Kemudian kita bawa nilai Y ini ke sebelah kanan. Cuma saya harap pelajar dapat alert, dy ini adalah untuk keseluruhan sebutan. Okay, so jangan awak buat 1 atau 2 sahaja, so dia adalah keseluruhan sebutan. So jadi kita kamerkan ke kedua-dua bahagian. Jadi kameran untuk pembezaan akan cancel each other, so dia akan menghasilkan satu sahaja sebutan iaitu du dy. Okay, tetapi di sebelah kanan kita kata pembezaan adalah dibuat berdasarkan dy. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, tidak ada sebutan Y. Kita ada 1 per mu, dP dx, rho g dan Y. Oleh itu, kita anggap keseluruhan ini adalah nilai pemalar sebenarnya. Oleh itu, setelah kita kamer, kita akan dapat nilai ini didarabkan dengan Y. So, saya harap pelajar dapat alert cara kameran ini. Tetapi, jangan lupa ia akan menghasilkan satu pemalar kameran. Dan kemudian kita buat lagi satu kameran, kita bawa nilai dy ke sebelah kanan, kita kamerkan kedua-dua bahagian. Oleh itu kameran del u menghasilkan u sahaja dan kameran ini akan menghasilkan, di sini kita kena lihat bahawa dy di sini kita kata adalah untuk keseluruhan terms. Oleh itu kameran perlulah dibuat berdasarkan dua parameter ini. So, jadi parameter yang pertama, kita ada Y. So, ia akan menghasilkan nilai ini sebagai pemalar dan juga Y kuasa 2 per 2. C1 akan
bertambah satu nilai Y menjadi C1Y dan kita kena ada C2 iaitu pemalar kameran untuk kameran kali kedua. Okay. Equation ini masih lagi belum lengkap. Kerana apa? Kerana ia mempunyai pemalar C1 dan C2, C1 dan C2. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan nilai C1 dan C2? Kita perlu menggunakan boundary condition. Okay, daripada mana kita nak dapat boundary condition? Ialah daripada gambar rajah yang kita ada. Boundary condition pelajar tidak boleh hafal. Pelajar kena tengok objek ataupun application yang diberi di dalam soalan. Kerana boundary condition berubah-ubah mengikut keadaan. Okey, kita pergi dalam keadaan yang kita tahu bahawa molekul yang duduk ataupun yang melekat pada permukaan akan menghasilkan had laju kosong. Tetapi dalam keadaan ini, molekul yang berada di tengah-tengah saluran akan menghasilkan had laju maksimum. Okay. So, jadi kita boleh untuk buat boundary condition iaitu dengan beranggapan ini adalah paksi X dan ini adalah paksi Y. Okay. So, kemudian kita kata dalam keadaan Y equal to 0. Let's say ini Y sama dengan 0. Kita kata had laju adalah sama dengan kosong. Okay. Dan pada kedudukan ini, iaitu pada Y sama dengan H, dengan beranggapan bahawa sini kosong dan sini adalah koordinat dia adalah H. So, maknanya pada kedudukan Y sama dengan H, velocity had laju juga sama dengan kosong. So, dalam keadaan ini, pelajar tidak perlu risau. Kerana apa? Walaupun kedua-dua had laju ini kita dapati ia adalah kosong, tetapi nilai Y adalah berbeza. Oleh itu, ia akan memberi nilai yang berbeza. Okey, apa yang perlu kita masuk? Apa yang perlu kita buat? Kita masukkan boundary condition yang kita ada. So, katakan kita ada Y kosong, U kosong. Kita masukkan di dalam equation 1. Equation 1 ni, equation inilah. Okay, kita masukkan jika Y kosong dan Y kosong dan U kosong, kita akan dapat C2 sama dengan kosong. Dan kalau kita masukkan Y sama dengan H, U sama dengan kosong, kita akan dapat C1 sama juga dengan nilai ini. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita masukkan kedua-dua nilai pemalar yang kita dapat ke dalam equation 1. Kita masukkan C2 sama dengan kosong, selesai. C1 kita masukkan dengan nilai yang kita dapat, iaitu nilai ini. Oleh itu, kita akan dapat nilai U adalah seperti ini. Kemudian, selalunya kita boleh factorize. Kita boleh faktorkan sebutan tersebut. Dan kalau kita faktorkan, kita boleh dapat U sama dengan 1/2 mu dP over dx plus rho gx darab Y kuasa 2 tolak H, Y. So, ini adalah velocity profile untuk keadaan dua plate dalam keadaan vertikal.